Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fi dharain. Amin. Tambihun ay hadza kalamun unabihu liman ghafala. Barang siapa berkata ia lihat Allah Ta'ala dengan mata lihat dalam dunia pada ketika jaga yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir orang itu. Adapun dalam mimpi, maka jika ia lihat Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, maka iaitu sebenarnya. Dan jika ia bermimpi lihat Allah Ta'ala itu tidak bersalahan dengan baharu, maka iaitu bukan Allah Ta'ala. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, bela ihsan daripada dia, anugerah daripada dia semata masih ada dengan kita. Alhamdulillah diberi kita hidup lagi pagi ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita, dialah yang memberikan kebolehan pada kita untuk melihat, mendengar, bercakap, boleh merasa, menyentuh, boleh ada keupayaan pada kita bergerak pula untuk melakukan tugasan ya Allah Ta'ala perintah dan syariatkan. Alhamdulillah, syukur diberi kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita minat dan halupa untuk terus nak belajar. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita ada kesungguhan, diberilah keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada pula majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Al-Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, tambihun ay hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Maksudnya apa yang dia nak cerita ni, dia nak sedarkan sedikit satu perkara yang mungkin kebanyakan orang lupa. Jadi siapa yang terlupa dan lalai dalam bab dia nak bercara ni, tolong ambil peringatan. Bahasa lain tambihun ni, attention please. Macam tu kot bunyi kan. Attention please. Dan dia nak sebut ni ada kaitan dengan apa yang telah kita bicara lepas. Dan semalam pun kita bicara sikit, ada soalan berkenaan melihat Allah Ta'ala di dunia dalam keadaan jaga. Itu dinya istilahnya lah kan. Kita bicara yang lepas melihat Allah Ta'ala dalam syurga, yang melihat Allah Ta'ala oleh ahli syurga. Dan kita duk belajar yang lepas macam mana keadaan melihat Allah Ta'ala. Tentulah melihat yang mukhalafah, bukan melihat Allah Ta'ala tu bila dah jadi ahli syurga, bila Allah Ta'ala tajalli kan, untuk ada kepada kita kebolehan melihat zat dia. Bukanlah maksudnya habislah misteri melihat Allah Ta'ala ni, pasal dah boleh melihat, lepas tu lain kali kenal Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Siapa itikad macam tu sesat. Dan
Wajib betulkan fahaman tetap Allah Ta'ala mukhalafah, tetap mukhalafah. Itu yang atas istilah disebut oleh para ulama kita ahli syurga, tak jemu-jemu melihat Allah Ta'ala. Pasal bukan jenis makhluk untuk melihat dia jemu. Macam mana tak jemunya mereka untuk zikrullah, macam itulah tak jemunya mereka untuk melihat Allah. Kita ni kalau muhasabah sikit situ, kadang sebut Allah Ta'ala jemu. Siapa ni? Kita belum faham, belum kenal, apatah lagi nak melihat dengan basirah, dengan mata hati, dengan iman, untuk boleh ada perasaan dan perasaankan Allah Ta'ala. Yang tu pun rasanya kalau semak betul-betul, na'udzubillah min zalik, rasanya nak kata sebesar zarah pun tak tahu lah kan. Terlalu kerdil sangat iman kita dengan Allah Ta'ala ni. Kerana orang ada iman betul-betul, Masya Allah, macam mana seronoknya untuk melihat Allah Ta'ala di akhirat esok. Dengan ada iman itulah dia akan rasa manis dan seronoknya untuk ingat Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Kita kalau ingat pun paksa ingat kan? Bukan seronok ingat, dan bukan ingat yang tak boleh lupa, yang mustahil tak ingat, tapi kita paksa-paksa je untuk ingat. Kita punya tahap jauh beza dengan siapa yang telah lalu, yang mereka ni faham perjalanan bab ketuhanan ni. Macam mana pun tetap kita kena tingkatkan kerja kita, usaha kita, taklif yang ditaklifkan kepada kita ni, supaya nak belajar, supaya nak ngaji, nak ambil faham. Begitu juga ditaklifkan kat kita untuk buat latihan untuk zikrullah, hadirkan hati, untuk hadirkan hati siapa Allah, dan masa yang sama apa yang dah belajar tu tetap prinsip kita tanzihkan Allah. Bila dah tanzihkan dia, isbatkan dia dengan ta'zim ke Allah, tauhid ke Allah Ta'ala, serahkan diri kepada Allah Ta'ala, sabar kerana Allah Ta'ala, syukur kerana Allah Ta'ala, bahkan tabah kita dengan apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengharap hanya kepada Allah Ta'ala. Besarnya pelajaran tu situ tu. Jadi atas kita bicara ni, siapa yang tak belajar elok-elok dalam bab ketuhanan, inilah bahaya dia. Khas dia sebut begini, barang siapa berkata ia lihat Allah, ni kalau ada orang dakwa lah, dia lihat Allah Ta'ala dengan mata, lihat pula dalam dunia, lihat pula pada ketika jaga. Yang melihat ni pula lain daripada Nabi SAW. Maksudnya dia memungkinkan lain daripada Nabi Muhammad boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga Allah dengan mata, dan bukan dalam keadaan mimpi. Sebut dalam keadaan jaga, tengok dengan mata, bukan pada Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum dia ni? Nescaya jadi kafir orang itu. Kafir siapa? Kerana ijma', kerana dia melanggar ijma', menyanggah ijma'. Ijma' apa? Berlaku ijma' ulama' ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni, iaitu tidak akan ada sesiapa pun berdasarkan nas. Bila disebut ijma' ni maksudnya bukan saja-saja sebut bodoh-bodoh gitu. Dia adalah satu keputusan yang semua orang yang pakar dalam bab ilmu Islam ni sejak awal-awal kurun, seawal kurun Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat tu, telah membuat keputusan bahawasanya memang tak ada siapa boleh ada kebolehan untuk melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala dalam keadaan jaga di dunia ini, melainkan hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW sahaja dalam keadaan jaga, yang melihat pula dengan mata ketika Rasulullah di-mi'rajkan. Hak itulah yang memang Rasulullah melihat Allah Ta'ala. Jadi siapa-siapa yang selain pada Rasulullah diisbatkan boleh melihat dalam keadaan jaga di dunia, kufur tanpa khilaf. Atau istilah murtad, dia termasuk dalam syai' maklum fid din bidururah.
Sebab kedah-kedah bila jadi murtad ni, jadi kafir ni, maksudnya benda ni patutnya cukup common sangat, orang Islam kena faham. Tapi kalau tak faham juga, dengan sebab tu dia faham bodoh-bodoh dengan apa dia nak faham, maksudnya telah cuai besar dalam bab menuntut ilmu, kerana tak belajar ilmu yang sepatutnya kena belajar, dan dia tak belajar ilmu daripada tempat yang sepatutnya tempat yang dia kena belajar. Jadi dia belajar salah, berguru silap, ada informasi yang dia ambil tak betul. Takutnya kita dengar maklumat ni. Tambah zaman-zaman sekarang ni, berjagalah pasal orang duk bercakap ramai, duk mengajar ramai, tapi ada yang bercakap dan mengajar tu bukan ahli nak bercakap khasnya atas kita bicara ni dalam bab agama ni, dalam bab agama. Khas terbicara pula agama ni dalam bab akidah ni. Jadi nak sebut nasihat gitulah, hati-hatilah. Hati-hati. Dengan berhati-hati itu mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas dia sebut tu, siapa yang mengaku macam ni jadi kafir orang itu. Pasal tak akan boleh berlaku melihat Rasulullah dengan mata kepala, melihat Allah Ta'ala ni berlaku hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW saja dalam peristiwa Mi'raj. Dan prinsip melihat ke Rasulullah sama macam mana kita belajar yang kita baru lepas mengenai melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Yang melihat Allah Ta'ala di syurga, ahli syurga, bukan Allah di syurga. Tak bahas Allah Ta'ala di mana, ahli syurga yang dalam syurga. Ya, Allah tak bahas dia di mana, pasal dia bukan di mana. Dia bukan di mana-mana, dia bukan di aras, bukan di langit, bukan dalam syurga. Untuk di mana? Lah, tak faham lagi ke buat ketuhanan rupanya. Duk cerita dia di mana? Subhanallah. Macam itulah juga kefahaman yang sepatutnya ada ketika Rasulullah melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah di langit, bahasa umumnya Rasulullah di langit, Rasulullah di langit, bukan Allah di langit. Hujah itulah antara yang selalu disebut oleh puak-puak Cik Wahab tu. Dia kata bila Rasulullah di langit, ketika di Mi'rajkan melihat Allah Ta'ala, itulah dalil Allah Ta'ala duduk di atas, katanya. Tak, subhanallah. Tak kena langsung kedah dia berdalil. Cara dia ambil faham tak betul. Dia faham melihat Allah Ta'ala macam mana Rasulullah melihat Allah Ta'ala ni, dia faham macam kita tengok makhluk sama-sama kita kot. Dan dia memahamkan ada talazum di antara orang yang melihat dengan orang yang dilihat. Pada dia, setiap yang melihat dan melihat mesti duduk di tempat yang sama. Dia faham tempat yang sama, dah silap dah fahaman kaifiat nak memahamkan melihat Allah Ta'ala, salah lah. Pasal dia kata Rasulullah ada di langit melihat Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah ada di langit, itulah Allah di langit. Subhanallah. Tak. Kaedah melihat Allah Ta'ala, atau kita bicara melihatnya ahli syurga ke syurga, mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah kita, apa dia? Memang kebolehan melihat ada. Kalau melihat kepada Rasulullah pun, Rasulullah yang ada di langit bukanlah lazim daripada Rasulullah di langit, Allah di langit. Tidak. Subhanallah. Subhanallah. Macam mana juga kisah kita belajar dalam kisah dapat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala direct, tanpa ada perantaraan, tak pakai Jibril pun. Ada Jibril datang ketika-ketika waktu tertentu, tapi ada yang khas Nabi Musa tak ada bertemu dengan Jibril pun, bahkan direct dengan Allah Ta'ala. Itu pun bukan melihat, tapi dengar. Juga bab dengarnya Nabi Musa, ketika dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala tu, sama prinsip dia. Dia dengar, mesti dengar yang mukhalafah. Dia dengar tu maksud dia macam mana? Dia dengar tu bukan dengan suara, bukan dengan melihat muka. Subhanallah. Dia dengar tu dengan mana Allah beri kebaikan pada Nabi Musa untuk dengar kalamullah, yang kalamullah yang kalam nafsi, tanpa huruf, tanpa suara. Tapi Nabi Musa Allah Ta'ala beri kebaikan dengar. Jadi bahasa dengar tu dengarlah, tapi bukan dengar yang biasa.
dengar luar biasa. Siapa? Dengar kalamullah, bukan huruf suara, tapi boleh faham. Macam mana? Subhanallah, tak ditaklif pada kita untuk fikir, tapi itu kaedah prinsip iman yang di hati sentiasa hadir. Patutnya macam tu. Jadi atas isu melihat Allah Ta'ala dalam syurga, melihatnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, atau seumpama sebut tadi, adalah benda besar untuk menunjukkan mukhalafahnya Allah Ta'ala ni dari sudut tak mungkin sama sekali untuk isbatkan bab-bab makhluk dalam bab ketuhanan. Tak boleh. Salah besar. Baik, selesai sekali lalu situ. Dan kata dia, ada pun dalam mimpi, kalau orang mimpi melihat Allah Ta'ala, macam mana boleh kejadi? Dari segi keharusan untuk berlaku, masyhur sebut ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia kata harus berlaku. Melihat Allah Ta'ala dalam mimpi harus berlaku. Dan dia sebut ada pun kalau dalam mimpi pun, kalau lihat Allah Ta'ala, tetap prinsip dia mestilah melihat Allah Ta'ala, melihat yang mukhalafah lil hadis. Itu kena ambil. Mana nak tahu kod di rezeki yang kita mimpi. Dan kalau kita mimpi jumpa Allah betul, jumpa Allah Ta'ala betul, faham ke kita mukhalafah? Satu. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang kalau kita mimpi dalam mimpi melihat Allah Ta'ala tu, memang lihat Allah Ta'ala ke lihat makhluk Allah, kan? Ke lihat iblis yang menyerupa dengan rupa sesuatu, yang tu lah masalah dia. Cuma macam mana pun, bila ada masalah dan ada kebolehan gurur ni, yang tu yang tak ada siapa boleh nak kenal Allah Ta'ala melainkan Allah tu satu. Dan kaedah kita nak kenal Allah Ta'ala adalah dengan mukhalafah. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, tambah pula cerita macam Nabi Musa tu, dia kata Nabi Musa memang dengar suara Allah. Subhanallah. Yang ni yang kadang-kadang ada hak bengong, dia terlajak ni tak faham takrif ni. Takkan suara Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah tak perlu suara untuk dia nak faham dengan kita. Nisbah kita ada suara, boleh bercakap, itu sebahagian daripada ciri-ciri kesempurnaan makhluk lah. Tapi Allah membahasakan dia bercakap dengan ada suara, salah. Itu juga salah tu boleh jatuh kufur tu. Begitu juga bercakap, berkata, beriktikad, mengatakan Allah Ta'ala ada dia dengan ada surah, ada rupa. Subhanallah. Subhanallah. Kita takkan boleh masuk bicara dalam bicara zat sama sekali. Itu discipline. Jadi objek dia mestilah lihat dengan mukhalafah lil hadis. Maka kalau mukhalafah sebenarnya, dan jika ia bermimpi lihat Allah Ta'ala itu tidak bersalahan dengan yang baru, maka iaitu bukan Allah Ta'ala. Masyhur kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam keadaan ketika dia dalam keadaan misalnya telah sempurna, arif dia, pakarnya dia dalam bab-bab ketuhanan ni, iblis cuba nak ganggu Syekh Abdul Qadir Jilani ni, kan? Masyhur cerita tu. Dia sedang berzikir, memang dia tak pernah dalam keadaan lalai dia pun. Maksudnya datang satu suara, nampak ada satu kumpulan awan di langit, datang satu suara di balik kumpulan awan tu. Apa panggil? Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, kamu telah capai satu kedudukan yang sangat tinggi, yang tak ada siapa pun yang boleh sampai pada tahap kamu ini. Yang sekarang ni aku bebaskan kau daripada hukum-hukum syariat. Macam mana? Kita kalau gagal, kalau dapat macam tu macam mana? Hore. Tak payah semayang dah. Yang banyak jadi bengong tu macam tu kan? Orang yang arif betul-betul siapa Allah Ta'ala ni, kata dia subhanallah. Pergilah kamu wahai iblis. Iblis tu.
Kenal lah, dengar tahu iblis lah. Siapa? Ada suara iblis. Duk mengaku jadi Tuhan. Duk mengaku ni Allah. Iblis hak kita duk mengaku agak tu Tuhan, iblis sekali dengan dia. Tak faham. Ya. Itu kecohan dia. Kecoh lagi tu. Dia kata apa? Kata dia, aku telah ni. Sebab orang yang nak macam kau ni, kata dia, aku telah sesatkan hampir 20,000. Kata dia sesatkan orang yang macam nak jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ni. Gerun lagi kita dengar cerita tu, lagi nak sebut tahu mana. Kata dia, ilmu kau sangat hebat, dengan sebab tu kau boleh kenal apa yang hak dan batil. Lebih kurang bahasa itu. Kata dia, subhanallah, sekali lagi kata dia, la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukan ilmu aku, Allah yang kenalkan aku. Siapa Allah, siapa iblis. Kita kalau kena puji macam tu, terangkat sekali lagi. Itu yang kita kena belajar betul-betul dalam bab memaham bab ketuhanan ni. Puji pun tak rasa puji hak kita lah. Terus nafi puji tu daripada kita. Orang puji ya, subhanallah. Orang puji ya, subhanallah. Tak layak puji. Alhamdulillah. Puji ni milik Allah. Lillahil hamdu. Walillahil syukru. Milik Allah sajalah bab terima kasih. Bab puji ni, balas jasa dan kenang jasa ni, Allah. Kita makhluk tak layak pun untuk orang puji, orang terkenang jasa. Siapa? Pasal alahai kita jadi baik pun Allah yang bagi jadi kita baik. Mana ada selayaknya kita dipuji di atas kebaikan kita. Itu satu hal lah. Yang tu bab akidah masalah tu. Jadi orang puji tak payahlah sebut-sebut macam tu kan, tapi hati nafian, dan kalau boleh hadirkan puji ni selayaknya untuk Allah, untuk Tuhan, bukan untuk kita. Baik, asal cerita je Syekh Abdul Qadir Jilani itulah. Jadi bila dipuji macam tu, subhanallah selalu dia. Kata dia, mana layaknya aku untuk aku mendapat segala pujian, pasal pujian adalah semua milik Allah. Tak ada arah dia. Iblis nak kacau. Satu, iblis tak boleh kacau bagi siapa yang arif dengan Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, faham dengan Allah Ta'ala. Tak faham bab ketuhanan ni, untuk lingkup tu boleh nama apa, mufti ke, ada PhD ke, Syekh ke, Maulana ke, macam mana. Selagi tak belajar guru daripada guru yang betul dalam bab akidah, dia sesat barat tu. Alhamdulillah. Sesat dari sudut syariah satu hai, sesat dari sudut akidah satu hai. Alhamdulillah. Baik. Ini sebab apa kita bicara tentang mimpi melihat Allah Ta'ala, selesailah situ. Jadi kalau dalam keadaan jaga, mustahil melihat Allah Ta'ala dalam keadaan di dunia ni. Ada pun kebolehan untuk dalam keadaan jaga melihat dengan mata, melihat Allah Ta'ala, hanya berlaku di akhirat sana. Kat dunia ni hanya berlaku khas untuk Nabi SAW. Tu kawaid besar ulama kita sebut dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah. Nisbah kita ni, nisbah nak mimpi ke tak mimpi itu satu hal, tapi kemestian yang ada pada kita, belajar elok, faham elok mukhalafah tu. Dan kalau andai kata berlaku kat kita mimpi ke di akhirat, mahsyar, masa tu Allah Ta'ala nampakkan diri dia tajalli, katalah termimpi macam tu, kita pun tak faham gitu. Macam mana? Kalau dia kata best mimpi malam tadi, mimpi di padang mahsyar jumpa Allah Ta'ala, seronoknya boleh lihat Allah Ta'ala. Tanya dia, macam mana kau Allah Ta'ala? Aku nampak muka ni bukan muka lain, melainkan mesti muka dia. Pergi kan, pergi suruh tobat ngaji lain tu, syahadah lain tu. Kenapa? Lu sesat siap lah. Itu bahaya pahaman-pahaman salah. Kalau ni sebut tu pahaman Wahabi. Pahaman Wahabi ni tak tahulah. Dia nak kata tu, kalau memang dia faham macam mana dia duduk faham, kita duduk sebut selalu Allah bermuka, Allah bertangan, apa seumpamanya, bagi hujah macam-macam untuk menegakkan benang basah dia tu. Allah duduk di arasy apa?
akhirat esok tentu dia mendongak ke langitnya. Pasal apa? Duk cari arah, duk mana? Nampak tak nampak arah masa tu? Lepas tu Allah, duk cari muka kot tangan. Pasal apa? Nak boleh detect kot Allah Ta'ala ada di mana. Allah dah detect tu nak buat apa? Aku nak minta sesuatu. Nak dapat sesuatu. Dia duk tunggu nak tengok sesuatu tu pun, tu bukan keadaan sebagai orang Muslim mukmin dah. Kan? Ajak lagi lah sebut ke sana. Baik. Kalau masyhur sejarah, antara yang melihat Allah Ta'ala ni dalam mimpi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Antara yang paling banyak Imam Ahmad bin Hanbal, sampai 99 kali. 99 kali mimpi. Allahumma salli ala Muhammad. Bila 99 kali mimpi itu, ada orang minta tanya, Imam Ahmad bin Hanbal ni tanya pada Allah Ta'ala, kalau dia mimpi sekali lagi lah, apa yang menyebabkan ada kelebihan pada dia boleh melihat Allah Ta'ala sampai 99 kali mimpi. Dia memang anugerah. Kita pula, kaedah kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita memang beriman dengan riwayat-riwayat daripada orang saleh, orang yang memang bertakwa mengenai limpah kurnia dan kelebihan macam ni diceritakan oleh mereka kan. Walaupun istilahnya bukan mukjizat, tapi atas istilahnya dia karamah yang Allah Ta'ala beri pada orang-orang yang mulia-mulia macam ni, macam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Itu adalah karamah Allah Ta'ala beri pada mereka. Dan bila dimintakan pada dia untuk bertanya pada Allah Ta'ala, apa sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni boleh sampai 99 kali melihat Allah Ta'ala. Ditakdirkan selepas diminta pada dia untuk dia bertanya kan itu dengan Allah Ta'ala, bila selepas tu dia mimpi pula kali ke 100-nya, di situ dia tanya, dia kata, kenapa ke ya Allah kau berikan kepada aku boleh melihat aku ni kali ke 100 dah ni. Yang itu 99, ni kali 100 dah ni. Antara yang dipahamkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal tu, pasal apa boleh menyebabkan dapat kelebihan tu? Kerana banyak baca Quran. Guru dia Imam Syafi'i pun satu hari 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran satu hari. Kita tak layak dapat apa. Tak layak dapat apa. Duk PKP ni pun tak hantar Quran. Tuan-tuan tak apalah hantar banyak, saya sebut saya kan ni kan. Tak hantar Quran. Jauh dah kita. Mimpi jumpa setan boleh, jumpa iblis boleh, mimpi merapu boleh. Tu yang mimpi, yang dalam keadaan sedar pun duk merapu lagi, mimpi lagi merapu, bapak merapu, nak mimpi jumpa salah, jauhnya. Macam mana pun kot lah ada kebolehan jumpa mimpi esok macam mana. Jangan duk kena kelentong, kena kencing dengan iblis, sudahlah. Pasal apa? Takut nanti bila dia tak faham tu, bila bermimpi sekalipun yang disangkakannya Allah, tapi sebenarnya dia tak kenal dengan prinsip mukhalafah tu, apa yang sepatutnya tanzih pada Allah Ta'ala. Dia mimpi, dia rasa dia mimpi jumpa Allah, rupanya dengan sebab mimpi itu dia jadi kufur. Alhamdulillah. Ya. Benda-benda khabar kita takut ujian-ujian macam ni Dia kata lain orang lain jenis ujiannya. Ada orang tak sampai macam tu pun, mimpi apa pun dah awal-awal kan tu dah Allah tak arah awal lagi. Awal lagi. Sikit waktu tu. Jadi prinsip pun dia sebut dah, kalau mimpi lihat Allah Ta'ala tidak bersalahan dengan baharu. Dia mimpi, dia memang tanggapan dia ke Allah, semak dengan apa yang dia faham dalam bab mukhalafah. Ini bukan, subhanallah. Kalau yang bukan Allah tu, dia kata Allah tu yang bab ni mesti semua orang kena mengaji dan semua orang kena faham
prinsip mukhalafah lil hadis. Tak ada siapa boleh tolong kita dalam bab macam ni melainkan nisbah pertolongan ke Allah Taala. Kat kita wajib pergi ngaji, belajar daripada guru yang betul-betul ajar prinsip macam mana nak faham bab ketuhanan dengan betul. Betul dengan betul sebetul-betulnya tanpa ada khilaf. Bab kesalahan dalam bab akidah. Kalau ngaji lebih kurang aja, jumpa ustaz lebih kurang aja, bab akidah ni dikhawatiri masalah ni ya. Masalah ada akidah tak betul, pahaman tak betul. Walaupun nampak macam ada satu kelebihan, boleh mimpi jumpa orang ni, jumpa Allah Ta'ala sendiri, rupanya sesat. Alhamdulillah. Punca dia apa? Tak pergi belajar mengikut perjalanan syariat. Belajar tak jumpa guru yang betul. Alhamdulillah. Bermula dalilnya. Baik. Habis, selesai bicara itu. Ada soalan? Baik. Rasulullah Isra Mi'raj ada dengar yang kata Rasulullah berhadapan dengan Musa SAW dan jarak tu sebesar panah. Jarak itu sejarah. Jarak tu maksudnya makhluk kan? Ya. Kena cerita. Fakana qaba qausaini aw adna. Ayat Quran tu saya pula lupa lah. Saya tak pasti yang tu nak cerita dia melihat Jibril ke melihat Allah Ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ma zaqal basar wa ma laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Yang tu melihat Jibril rasanya. Ayat Quran tu. Kalau yang tu pasal memang ayat Quran tu antaranya cerita dalam surah An-Najmi tu. Yang tu lihat Jibril, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Pasal Jibril, Rasulullah waktu peristiwa Mi'raj tu, sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala tu dia dengan Jibril, tapi sampai satu tahap Jibril kata, aku tahap ni ya Muhammad, aku tak boleh naik lebih pada hak ni. Kalau naik ke atas tu aku binasa. Dan pada masa tu Jibril menampakkan rupa asal dia. Pasal Rasulullah melihat Jibril ni dengan rupa asal 2 kali ya. Lain pada tu semua Jibril merupa dengan rupa manusia. Rasulullah melihat Jibril rupa asli pertama ketika balik turun daripada Gua Hira nak balik ke rumah. Masa Gua Hira tu jumpa Jibril yang keadaan menyerupa sebagai seorang lelaki. Dah keluar tu balik, dalam perjalanan nak balik tu, masa tu bila Jibril panggil Rasulullah lenggak ke langit, nampak rupa asli dia. Tu yang Rasulullah menggeletar tu. Kali kedua melihat rupa asli Jibril, yang tu yang sebut Al-Quran, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dekat sidratul muntaha tu. Yang Jibril kata, aku takat ni aku tak boleh naik atas dah. Kalau ayat Quran wa kana qaba qausaini aw adna tu, kalau yang tu cerita dengan Jibril, itu melihat Jibril. Saya tak pasti, kena perhati balik, lama tak perhati ayat Quran ni, dah lupa tak pasti. Kalau ayat Quran tu adalah masalah melihat Allah Ta'ala, wa kana qaba qausaini aw adna tu, dia tak boleh dipaham dengan faham zahir ayat. Ya Rasulullah melihat Allah Ta'ala, fakana qaba qausaini aw adna, lebih dekat di antara
letakkan anak panah ke busurnya. Busur anak panah dekat tu, bukan dekat pun dempik kan. Bahkan jangan kata ayat Quran tu cerita tentang anak panah. Ayat Quran sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nyawa ni, urat tengkuk ni. Bahasa mudah sebut urat nyawa ni. Itu macam mana nak faham tu? Semua ayat-ayat macam tu prinsip kita dah belajar, atas nama dipanggil ayat mutasyabihat. Tak boleh dipahamkan dengan zahirnya. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Wallahu alam. Itu kaedah tafsir ijmali. Kalau tafsili nak menunjukkan apa tu? Tu kata habis-habis tak reti, ambil kaedah salaf ni, kaedah salaf yang betul mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Innallaha ma'ana, ada makna dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ada makna dia. Fakana qaba qausaini aw adna, ada makna dia. Fi sama, ada makna dia. Istawa 'alal arsy, ada makna dia. Tapi bukan dengan makna yang faham dengan makna makhluk, bertempat, berarah, berpihak, mengisi ruang, itihad, hulul. Subhanallah. Itu prinsip. Itu kita ada benda muskil, kita dah belajar kaedah, subhanallah. Ini bukan faham dia. Yang ni yang kita mengaji ni, yang ni ya. Untuk ni ya. Satu, kalau kita dengar tafsir, ada orang baca hadis, ada orang baca tafsir. Kalau kita dengar dia gelong tu, walaupun kita bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi dengan kita belajar tauhid macam ni, ulama dah bagi kesimpulan kat kita supaya sah akidah kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh kenal dia punya tafsiran tu gelong ke menyeleweng ke daripada ahli sunnah wal jamaah, boleh kenal pasti pasal qawaid dan kaedah telah diberi. Itulah kaedah lalu. Yang tu Nisbah nak jawab betul-betul kena semak balik. Yang maksud antara anak panah dan busur anak panah tu lebih hampir daripada hak tu. Adakah yang tu masalah melihat Jibril ataupun masalah melihat Allah Ta'ala? Kalau dia melihat Jibril tak ada masalah, memang melihat dekat sungguh dengan rupa asli Jibril yang ada 600 sayap tu. Kalau melihat tu ialah melihat Allah Ta'ala, dia mesti ada makna. Macam mana makna dia? Bahasa tu pula bahasa kiasan. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tapi mestilah Rasulullah melihat Allah Ta'ala, melihat yang mukhalafatuhu lil hawadis. Itu prinsip. Saya jawab soalan tu. Baik. Lagi kalau ada soalan itu. Sebab mimpi Rasulullah pun saya sebut dah. Semalam saya lalu dah sebut. Melihat dalam keadaan jaga, melihat Rasulullah. Yang tu pun ada bahasa ulama, sama juga prinsip. Cuma nak melihat dalam keadaan jaga, bolehkah berlaku melihat Rasulullah dalam keadaan jaga? Jumhur ulama sebut, ya harus berlaku. Ada janji pula dari Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, pasti dia akan boleh melihat aku dalam keadaan jaga. Itu melihat Allah, melihat Rasulullah ni memang istimewa. Macam mana pun melihat Allah, tak jamin apa yang kita lihat dalam mimpi itu ialah lihat Allah. Pasal apa tak jamin? Pasal ada ilmu yang telah menjamin bab itu. Apa dia? Mukhalafah lil hawadis. Ada pun melihat Rasulullah memang jamin. Apa dia? Rasulullah, Iblis takkan boleh menyerupai Rasulullah. Iblis memang tak boleh menyerupai Rasulullah. Cuma yang kita lihat dalam mimpi itu, adakah lihat tu Rasulullah? Itu masalah. Dan kita kenal tak Rasulullah tu? Itu masalah dia. Satu, kalau tanya macam mana kau boleh kenal tu Rasulullah? Aku tak kenal Rasulullah, tapi aku rasa itu Rasulullah. Sama. Tak jadi kenal bodoh macam tu. Kalau saya nak buat misal, faham, kena besar agak faham bab ni. Pasal saya ngaji ada tok guru bagi perhatian bab ni.
Masa saya duduk dengan Datuk dulu, Tuan Haji Ghazali tu, bab-bab macam ni. Oh, dia pun, dia tu, Tok Guru lah. Dia kata apa? Aku pun kalau mimpi, aku nak kata yang ni Rasulullah. Kata dia, setakat aku belajar dan kenal lah, kata dia. Kalau aku mimpi lah, tapi tak pernah cerita dapat dia mimpi Rasulullah kan. Tapi dia kata kalau aku mimpi lah, dia kata apa? Aku bukan boleh nak kenal Rasulullah ke mana, kata dia. Oh. Pasal nak kenal tu, kenal sungguh Rasulullah tu. Saya mengaji, dia sebut macam ni ya. Aku nak kenal Rasulullah pun kenal gigi ya, kata dia. Gigi Rasulullah, dia 4 gigi, 4 depan ni, dia tak berapat macam kita lah. Dia boleh dapat lihat 4 batang ni, dia panggil aflaj. Kalau saya ngaji dengan dia pun, dengan arwah Tok Guru dulu, bila sebut gigi Rasulullah, dia sebut lah aflaj ni istilahnya, gigi dia nampak sebatang-sebatang 4 ni, taklah jarang nampak sebatang-batang jongang tu. Nak cantik Rasulullah ni, tak ada siapa yang lebih cantik daripada Rasulullah. Tapi kalau aku lah dalam mimpi ni aku jumpa Rasulullah, aku yang kenal sangat dan yang aku faham sangat Rasulullah ni sifat dia, yang aku faham betul lah gigi dia. Dan memang gigi orang lain takkan ada gigi macam tu. Gigi Rasulullah je. Yang tu aku kenal. Ada pun bibirnya, memang sebut bibir Rasulullah macam ni, mulut Rasulullah macam ni, hidung Rasulullah macam ni, kulit Rasulullah ni putih kemerahan, rambut dia macam ni, mata dia kening dia, tak bulat, tak juling, tak sepet. Macam mana? Tak kenal kita. Tu yang nak sebut, saya sebut ni pasal ayat tu Guru, tu kita ngaji gitu. Dia kata kalau aku mimpi lah, padu takdir lah jumpa Rasulullah, tapi dia tak kenal aku Rasulullah. Mana yang kita tak kenal, jangan sama sekali kita duk kata dia Rasulullah sedangkan kita tak kenal dia Rasulullah. Salah tu, dia jadi salah. Pasal tak kenal Rasulullah, sangka Rasulullah, salah. Kalau memang Rasulullah, Allahumma salli, memang Rasulullah, dia kata kita tak kenal Rasulullah, dah tak kenal kan? Tak kenal. Tapi jangan tak Rasulullah kita kata tu Rasulullah, salah tu. Tak Rasulullah kata Rasulullah, salah. Kalau Rasulullah kita tak kenal Rasulullah, dah tak kenal, buat mana? Pasal bukan senang nak kenal Rasulullah yang kita tak pernah lihat tau. Bahkan saya nak sebut masalah isu kenal Rasulullah tu, nak sebut tu. Kadang-kadang saya duk tengok ada orang duk cerita tentang melihat Rasulullah ni, senang-senang je dia cerita, dia lihat mimpi jumpa Rasulullah. Kadang tengok muka sekupan, dia kata dia boleh mimpi jumpa Rasulullah. Kalau memang Habib-Habib ni saya tak heran, pasal mereka ni ada keturunan Rasulullah. Mereka ni atas riwayat mengaji, belajar, Masya Allah, kecintaan, kasih, amalan, Masya Allah. Nak kata macam mana? Pasal apa kelayakan yang ada pada mereka itu memungkinkan dia melihat Rasulullah ni. Kalau saya punya tengok dengan apa penelitian, pengkajian, ngaji Tok Guru dulu duk sebut, memang tak ada masalah untuk menerima cerita maklumat memang mereka mimpi jumpa Rasulullah. Kalau orang lain tu saya tak tahu. Saya kata tak tahu tu siapa, pasal mesti istilahnya kenal betul ciri dan sifat Rasulullah. Dengan tu kita kata, ni Rasulullah. Kalau tidak macam mana? Lebih baik tak usah mengaku kata jumpa Rasulullah. Kata apa? Aku mimpi aku jumpa satu orang, baiknya orang ni, cantiknya orang ni, comelnya orang ni, lagi apa? Segaknya orang ni, pakai jubah putih bersih. Dia senyum dekat aku. Siapa aku tak tahu, kenal Rasulullah. Aku tak kenal Rasulullah. Tapi jumpa satu orang yang soleh dalam mimpi, seronok jumpa dia, sejuk hati. Dia Rasulullah kot tu boleh. Dah tak kenal, jangan duk kata dia Rasulullah. Rasulullah kot saja. Kot saja. Yang tu saya ngaji pasal Tok Guru sebut itu. Saya sebut macam tu pasal apa? Pasal siapa yang memang boleh kenal Rasulullah betul-betul, yang sedangkan dia tak tengok Rasulullah.
Kalau saya sebut apa? Tuan-tuan tak pernah tengok arwah Fatih dulu. Saya ngaji. Tuan-tuan pun tak pernah tengok rupa Tuan Guru Haji Ghazali. Tuan-tuan kalau mimpi, boleh tak tuan-tuan kata macam ni? Saya mimpi jumpa Tok Guru Ustaz malam tadi. Tuan Guru Haji Ghazali, bukan Datuk tu. Saya jumpa mimpi dia. Ustaz duk cerita banyak kali sangat. Saya sampai termimpi jumpa dia malam tadi. Saya kena buat bunyi macam ni. Bunyi macam cedok lah bunyi. Ada orang tak kena cedok lah, tak faham dia pula. Macam mana kau boleh kenal Tok Guru aku, kau tak pernah tengok Tok Guru aku? Ustaz selalu cerita sangat sampai saya termimpi-mimpi dia. Macam mana rupa dia? Saya tak tahulah rupa dia macam mana, tapi saya rasa tu Tok Guru Ustaz lah. Mana maunya aku bagi menapak kaki lagi betul. Nak cerita macam mana? Macam mana boleh mendakwa dia kenal Tok Guru saya, dia tak pernah jumpa Tok Guru saya? Saya boleh lah saya kata malam tadi saya jumpa Tok Guru saya. Memang saya pernah mimpi banyak kali jumpa dia. Arwah Fatih pun ada berapa kali, 2-3 kali saya mimpi jumpa dia. Allah. Nak sebut apa ni? Pasal apa? Saya kenal dia. Tu pun kenal pun belum tentu yang kita jumpa tu jumpa dia. Pasal iblis boleh menyerupai rupa Tok Guru kita. Boleh faham? Macam mana pun takat mimpi jumpa je tak ada masalah. Selagi dia pesan macam-macam. Dia bagi kedua hukum macam-macam. Kita pula tak faham, kita pun main bodoh kata dia. Jumpa malam tadi Tok Guru ni atau arwah Tok Guru pesan macam ni. Betul ke dia? Walaupun kita kenal dia. Tuan-tuan faham saya cakap apa ni? Rasulullah memang iblis tak boleh menyerupai Rasulullah. Tapi kita kenal ke Rasulullah? Dia punya kesusahan dia kat situ lah. Satu saya ngaji Tuan Guru Haji Ghazali tu dia sebut, kalau kita tak kenal Rasulullah, jangan duk menyangka sama sekali dia Rasulullah. Nak sangka pun atas jalan zon atau waham je. Kod lah dia Rasulullah. Kod dia Rasulullah. Pasal apa tengok peribadi dia apa-apa. Pasal iblis memang tak boleh mimpi tak boleh menyerupai Rasulullah. Tapi dia boleh menyerupai hampir-hampir dengan Rasulullah. Dan dia tak pernah mengaku, dan dia boleh mengaku dia Rasulullah. Walaupun dia tak menyerupai rupa Rasulullah. Yang tu yang dia tak boleh. Tapi dakwa, dia boleh dakwa dia Rasulullah. Bahkan dalam mimpi dia tak payah dakwa pun, dia menyerupai diri dia dengan rupa satu orang soleh pakai jubah gini, kita dah boleh jatuh hati dah nak sangka dia Rasulullah, sedangkan tu bukan Rasulullah. Pasal kita bukan kenal Rasulullah. Itu isu masalah ikat mimpi jumpa Rasulullah. Satu doa-doa yang disebut oleh para ulama kita, tambah doa-doa kalau kita tengok dalam kitab Dalailul Khairat tu. Doa apa? Isu masalah melihat Rasulullah ni, apa dia? Antara doa dia minta, ya Allah, kau berikanlah aku melihat akan Nabi SAW. Ya Allah, aku tak pernah lihat Nabi Muhammad. Antara doa-doa yang disebut dalam Dalailul Khairat tu, aku tak pernah melihat Rasulullah, tapi engkau jangan halang aku dan tak berikan aku untuk melihat Rasulullah nanti di akhirat. Memang kita tak kenal kat dunia, memang tak jumpa. Mimpi pun jauh sama sekali. Kalau mimpi pun belum tentu kita kenal yang tu Rasulullah. Antara doa yang ada dalam selawat dalam kitab Dalailul Khairat tu disebut, ya Allah, jangan kamu tegah aku, janganlah engkau tak beri aku kurniaan nikmat untuk melihat Rasulullah ketika dalam syurga, ketika di akhirat esok. Berikanlah aku, walaupun aku tak melihat Rasulullah, aku beriman dengan Rasulullah, aku ikut syariat Rasulullah, aku banyak selawat atas Rasulullah dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, dengan syafaat Nabi SAW, dengan kemuliaan yang ada engkau beri kepada Rasulullah. Jangan tegah aku daripada melihat Rasulullah ketika di alam akhirat esok. Itu doa tu. Minta tu yang baca doa Dalailul Khairat tu. Dalam tu ada selawat banyak, doa ada, antara doa ni doa tu. Bila saya baca tu saya kata apa? Ulama-ulama kita yang pakar-pakar macam ni pun dia bukan semudah-mudahnya nak kata
mimpi Rasulullah. Bukan semudah itu. Bahkan kalau dia nak sebut pun dia mimpi Rasulullah, tengok peribadi pun kita boleh kena memang nisbah peribadi dia, amal dia, akidah dia, selawat dia, taat dia, Masya Allah. Memang selayaknya untuk mimpi jumpa Rasulullah. Ni kita tengok muka sekupang je, tu saya kata bahasa itu ni, muka sekupangnya, bukan memustahilkan dia jumpa Rasulullah tu, saya tak kata itu. Tapi adakah memang kelayakan untuk jumpa Rasulullah? Tu dia kenal ke Rasulullah, yang dia mimpi itu ialah Rasulullah. Itu isu dia. Saya mengaji atas Tok Guru kata, aku pun tak berani aku nak mengaku jumpa Rasulullah pasal aku tak kenal, kata dia. Saya pernah ada satu orang tanya, dan orang tanya ni dia pernah mimpi, dan dulu dia asal tak Islam, mak bapak dia memang tak Islam, sampai sekarang lani pun mak bapak dia tak Islam lagi. Tapi dia dah mimpi masuk Islam ni, mimpi jumpa satu orang ni ajar dia masuk Islam sebelum dia balik lagi. Seronok sangat dia jumpa orang ni, dan orang ni lah yang menyebabkan dia masuk Islam. Memang dia bila dia dalam mimpi tu, yang tu yang menyebabkan dia suka dengan Islam, dia masuk Islam. Allahumma salli wa sallim ala. Dan dia masuk Islam tu memang kerelaan dia masuk Islam, dan dia main pondok, main mengaji apa. Antara benda yang dia tanya kat saya, dia tanya tu lah. Dia cerita, saya pun tak tahu cerita sejarah dia apa. Waktu dia main cerita, tujuan dia main tanya kat rumah saya itu, masa tu saya kahwin apa lah, ada rumah saya apa. Dia nak tanya tu lah, nak cerita apa? Nak cerita peristiwa mimpi dia yang menyebabkan dia masuk Islam tu. Dia suka dengan Islam, dia seronok tu. Dia tanya, kata dia, Ustaz, yang saya mimpi tu adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai boleh masuk Islam ni, mestilah hebat mimpi dia. Mestilah seronok dia tengok menyebabkan ni. Cuma soalan dia kata, adakah yang saya mimpi ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan kalau nak jawab kan? Tuan-tuan jawab dulu lah, saya jawab kemudian. saya jawab lah depan. Saya pasal saya ngaji Tok Guru bagi panduan apa cerita dia macam mana. Kalau tuan-tuan jawab kan? Tak tahu jawabnya. Bukan bagus, bukan Rasulullah ke pasal boleh masuk Islam? Yang mimpi dia, takkan saya nak kata yang tu siapa? Bukan saya kenal, dia kenal, bukan dia boleh link kat saya. Dia mimpi tu, cuba kau link aku, kau nampak macam mana? Kan dia buat itu. Dia nak kena kenal, dia tak kenal. Itu dia tanya saya, adakah saya mimpi itu Rasulullah? Saya pasal Tok Guru ajar, saya kata apa? Saya nak kata Rasulullah pasal saya tak duduk dalam mimpi itu, bukan saya yang mimpi. Tu memang mimpi sebab masuk Islam ni alhamdulillah bagus, dan tak mustahil untuk mimpi itu yang datang tu bukan Rasulullah. Dan syarat untuk mengaku Rasulullah dan dia ialah Rasulullah, mestilah kita kenal Rasulullah. Saya tanya, kenal ke Rasulullah? Dia kata, adalah belajar je tapi tak kenal, tapi memang seronok tengok dia. Bila seronok tengok tu satu hal, mudah-mudahan harapnya Rasulullah. Tapi setidaknya dia ialah seorang soleh. Siapa dia sebenar? Wallahu alam. Pasal kita tak kenal, wallahu alam. Kalau saya sebut wallahu alam. Jumpa seorang yang soleh, wallah, saya boleh jawab macam tu ya. Saya jawab itu pasal saya ngaji pun Tok Guru ajar macam tu. Saya jawab itu kan. Asal saya cerita ni masih mimpi bab jumpa Rasulullah. Dan saya pernah jumpa satu orang pula macam ni. Ni satu orang ni, di mimpi dia kata dia jumpa Rasulullah. Dalam mimpi tu, yang ni memang saya jumpa orang tu, pasal dia tahu dia jumpa Rasulullah. Lepas tu dia duduk bai'ah macam-macam, zikir, wirid. Orang ni jumpa ni main bai'ah zikir. Pasal dia kata di mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah ajar zikir tu dekat dia dalam mimpi.
Tapi masalah dia, orang yang mendakwa dia mimpi jumpa Rasulullah tu subuh tak sembahyang. Kalau sembahyang pun dia bangun subuh, tapi susah nak bangkit subuh. Subuh selalu subuh gajah. Bukan saya yang cakap, dia yang mengaku. Dia yang mengaku. Orang tu sendiri mengaku. Kan? Tapi dia mimpi jumpa Rasulullah. Adalah masa saya datang tu, saya pergi jumpa dengan orang tu. Dia masalah dia pasal ramai pula tu orang pergi ambil bai'ah zikir kat dia. Pelik sekolah. Orang rupanya manusia ni suka ambil bai'ah itu rupanya. Suka ambil amalan-amalan begitu rupanya. Pergi jumpa tu macam-macam lah. Jantan lelaki semua main jumpa. Orang jumpa Rasulullah lah katakan. Pergi-pergi Allahumma salli alaihi wasallam. TV besar lagi besar tu TV dia dalam rumah dia. Besar lagi besar TV tu. Itu pun bawa 58 inci. Dia 68 inci kot. Dengan speaker sistem teater, sistem dalam rumah. Pergi tu pun tengah buka TV. Kebung. Memang kaki tengok TV skrin besar-besar punya. Okey, nak cerita apa? Bila pergi tu Allah dia mimpi jumpa Rasulullah tu lah. Kemudian bila pergi tu pasal dia tak jenis subuh ni, jenis subuh gajah kan. TV besar. Saya pergi jumpa dengan ustaz tu, tanya dia. Pergi-pergi dia bakal siap dah. Pasal dalam masa yang sama dia mengaku dia wali. Pasal dah mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata dia wali. Macam mana saya nak cerita tu? Saya nak cerita bagi contoh kata mimpi tu kan. Ada orang mimpi, dia mimpi dengan sebab tu dia masuk Islam lah tu. Yang ni dia mimpi yang mimpi masuk Islam tu, dia tanya dia ni jumpa Rasulullah ataupun tidak satu. Tapi mimpi tu dia jadi masuk Islam. Yang ni dia mimpi, dia dakwa dia mimpi jumpa Rasulullah. Tak tanya siapa-siapa pun, dia sendiri berdakwa dia jumpa Rasulullah. Dalam mimpi tu memang Rasulullah yang dia kata Rasulullah tu duk bai'ah dia macam-macam bab-bab zikir ni. Dan antara perkataan Rasulullah yang dia dakwa Rasulullah tu, yang dia mimpi tu, dia kata apa? Cukup sudah amalan kamu. Cukup sudah amalan kamu untuk melayakkan kamu masuk syurga. Kamu amalkanlah zikir-zikir ni. Zikir itulah yang dia duk bai'ah tu. Zikir ni. Perkataan itu bukan saya yang sebut, dia tu yang sebut. Rasulullah dalam mimpi itu Rasulullah sebut. Satu, saya berani ajar zikir tu. Kata dia pasal Rasulullah kata cukup sudah amalan kamu. Kata dia. Masa tu kami tanyalah, sama lah tu fikiran saya dengan ustaz tu. Masa kamu mimpi jumpa Rasulullah yang Rasulullah kata cukup sudah amalan kamu tu, kamu sembahyang subuh bangun tak masa tu? Kata dia, saya macam ni lah kata dia. Memang subuh ni selalu subuh selajak. Rasulullah kata apa? Cukup sudah amalan kamu tu. Rasulullah kata cukup sudah amalan kamu. Jadi situ muskil lah kan. Betul ke? Yang tu betul ke perkataan Rasulullah? Dah saya mimpi jumpa Rasulullah, pasti perkataan tu perkataan Rasulullah. Tu dalam soalan bertemu dengan dia tu, saya tanya dia, kamu kenal ke Rasulullah? Saya tahulah Rasulullah tak Rasulullah, kata dia. Macam mana kamu boleh bukti bahawasanya kamu jumpa ni ialah Rasulullah? Kata dia, saya tahulah pasal saya wali. Dah dia mengaku dia wali pula. Lepas tu saya tanya dia, macam mana awak boleh tahu awak wali? Kata dia, pernah, kata dia, saya buat umrah tahun berapa saya tak ingat dia sebut tu. Saya pernah pergi umrah. Saya pergi umrah, ada transit dekat mana dah. Dalam transit tu, transit 3 hari saya dan kata dia dengan beberapa orang kawan. Saya tak ingat dia sebut transit tu kat mana, tapi kat negara Arab lah. Kami pergi berjalan, kata dia, pergi masuk ke masjid sembahyang. Ada satu ketika kata dia kat masjid tu, dia nak cerita dia wali tu. Bila dia sembahyang tu kat masjid tu, lepas sembahyang tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, saya tak ingat dia sebut tu. Kata waktu saya sembahyang tu, kata dia, orang dalam masjid tu ramai. Kata dia, Tok Imam pun ada.
Kata dia, orang dalam masjid tu lepas sembahyang semua pergi salam kat tok imam. Tak apalah. Lepas tu kata dia, habis sembahyang tu, saya tak ada pun nak pergi salam tok imam tu, tapi tok imam tu datang kat saya. Kata dia. Orang semua pergi salam kat tok imam tu. Lepas tu tok imam tu datang kat saya. Tok imam tu main salam saya. Dan tok imam tu kata kat saya, anta wali, kata dia. Satu, saya wali pasal orang lain jumpa tok imam tu jumpa saya. Jadi saya ni diiktiraf lah imam tu sampai dia kata saya wali. Yang tu yang saya kata saya wali. Jadi saya wali. Satu, boleh jumpa Rasulullah. Oh, macam tu. Saya tu confirm sesat bapak ni. Dengan semata-mata mimpi macam tu dia boleh jadi hujah. Tu saya nak kata apa? Kita tak kenal Rasulullah, jangan dakwalah yang kita mimpi tu Rasulullah. Katalah kita mimpi, yang tu yang pun pasal saya tak tengok video lebih panjang orang ni. Dia kata saya pernah mimpi jumpa ada satu tok guru ni, Rasulullah datang jumpa tok guru ni. Tok guru tu pun kita muskil lah dia sebut kata tok guru tu. Pasal ada benda yang dia sebut selama dia hidup tu, ajaran akidah dia sivil. Kan? Lepas tu dia ada orang ni dia sebut, dia kata dia mimpi Rasulullah pergi jumpa tok guru tu. Tak mahu saya terima. Kata Rasulullah pergi jumpa tok guru tu. Satu, tu tok guru tu satu hai, Rasulullah pergi jumpa tok guru tu satu hai. Lepas tu kawan yang cerita tu, kita pun tengok muka sekupang je. Tak percaya saya. Kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Itulah. Satu, dia kenal ke Rasulullah. Pula tu dia kata dakwa pula Rasulullah pergi jumpa tok guru tu, macam dia nak bagi pengiktirafan tok guru tu pasal tok guru hebat betul lah pasal sampai dia mimpi Rasulullah pergi jumpa tok guru tu. Sedangkan dia nak mimpi jumpa Rasulullah tu pun satu bukan perkara senang. Ni dia seolah-olah dia nak bagi pengiktirafan tok guru tu hebat. Pasal Rasulullah, dia pernah mimpi Rasulullah pergi jumpa tok guru tu. Oh. Sedangkan dia yang bercakap tu pun dia pun muka sekupang je. Cerita bahagidah pun tak betul. Sikit. Jadi, cara pencabaran kita bab akidah ni macam ni ya. Tambah kalau macam ni bengong tak kerti apa langsung tu satu hal. Ni bukan bengong je ni. Ni dah nak buat ibadat dah ni. Taat dah ni. Bagus dah ni. Dah bunyi ustaz dah, ustazah dah ni. Dah bunyi tok guru dah. Kan? Masih lagi kalau ada bab-bab yang tak jelas dalam bab-bab macam ni, kalau saya sebut dalam masalah mimpi ni, memang ada masalah lagi. Memang kat situ dia punya antara ujian dia. Pasal apa? Pasal kita tak dapat satu prinsip dan kaedah yang macam mana nak jadi kayu ukur untuk kita nak menilai apa yang ada depan kita tu hak ataupun batil. Khasnya saya sebut ni mimpi jumpa Rasulullah. Satu, kalau tak reti Rasulullah pun tak kenal, walaupun jumpa orang baik macam mana pun, sekalipun dengan sebab tu kita masuk Islam, macam mana belum tentu yang kita jumpa tu Rasulullah pasal kita tak kenal Rasulullah. Mungkin yang tu Rasulullah kot, boleh tak tu. Pasal nak kata Rasulullah, mesti apa yang menyebabkan kamu kenal dia Rasulullah. Kalau kening dia macam ni, mata dia macam ni, bulu mata dia macam ni, pipi dia macam ni, hidung dia macam ni. Boleh kenal macam tu. Dia ibarat, kalau saya nak guna bahasa ni, ibarat macam tengok muka saya lah. Saya kenal sangat Ustaz Rozaini ni. Mata dia sepet macam ni, contohlah kan. Kat sini ada tek lalat dia. Contoh aku tak kenal. Nak kenal tek lalat ni, tengok skrin sol. Kenal tengok hidung saya ada bulu ke tak ada bulu ke. Buah pergi bahasa gitu tak. Kenal sebiji-sebiji tu. Apa saya nak sebut ni. Nak kenal Rasulullah, kenal macam tu. Mata dia macam ni, mulut dia macam ni. Itu saya ngaji arwah Tok Guru Tuan Raja Ghazali tu. Dia kata aku kalau nak kenal pun tengok gigi. Gigi yang aku kenal Rasulullah. Takutnya kata dia kabur masa saya ngaji dulu. Dia kata apa? Takut mimpi-mimpi tu, dia tengok dia tak senyum, tak nampak gigi dia. Aku tak kenal lah nak kata dia Rasulullah ataupun tidak. Aku kenal gigi dia, kata dia. Saya pun dengan apa dia cerita tu, saya kenal gigi Rasulullah. Kenal Rasulullah ni gigi dia. Nisbah nak kenal tu. Kan? Cerita memang dengar kulit Rasulullah putih kemerahan. Terus mana? Ikal mayang, rambut dia ni ikal mayang hitam berminyak, mata dia taklah sepit, macam mana? Tak tahu saya.
Gigi insya-Allah faham. Kena. Sikit kat sana. Itu pengalaman mengaji ya. Jumpa tok guru, kita jumpa tok guru yang betul, dia cerita, alhamdulillah dapat prinsip betul lah, nak faham. Mudah Allah Taala pelihara kita semua. Pasal bab mimpi jumpa Rasulullah pun adalah benda besar. Benda besar. Satu saya sebut dia antara bab doa ni, permohonan kita pasal mimpi Rasulullah adalah benda besar. Itu yang saya kata baca kitab Dalailul Khairat tu, antara doa-doa yang ada dalam tu, selepas dia ajar selawat apa macam, dia sebut perkataan tu lah, ya Allah, aku beriman dengan Rasulullah ni, tapi aku tak pernah tengok Rasulullah. Walaupun begitu, kau jangan tegahkan aku daripada melihat Rasulullah ketika di akhirat nanti, ketika dalam syurga nanti. Bagi aku boleh melihat Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, kumpulan Rasulullah, ahli Rasulullah, sahabat Rasulullah, orang yang beriman dengan Rasulullah, orang kasih dengan Rasulullah. Doa ni, tuan, antara doa ni. Itu dulu. Bermula dalil wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu. Allahuakbar. Soal ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.